Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan asli di peringkat antarabangsa. Euro 2024 Qualification, Kumpulan B, Greece menang besar 5-0 ke atas pasukan Gibraltar. Belanda menang tipis 2-1 ke atas pasukan Ireland. Kumpulan E, Poland tewas 2-0 kepada pasukan Albania. Kumpulan G, Montenegro menang 2-1 ke atas pasukan Bulgaria. Lithuania tewas 1-3 kepada pasukan Serbia. Kumpulan H, Finland tewas 1-0 kepada pasukan Denmark. San Marino tewas 4-0 kepada pasukan Slovenia. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak tempatan. Selangor diikat oleh klub daripada Indonesia. Perlawanan persahabatan antarabangsa semalam yang melibatkan pertemuan di antara klub daripada Malaysia, iaitu Selangor FC menantang klub daripada Indonesia, PSIS Semarang. Menyaksikan keputusan seri telah pun dicatatkan oleh kedua pasukan. Pasukan Selangor bagaimanapun berjaya untuk berada di depan menerusi jaringan Ahmad Daniel Asri. Keputusan 1-0 kekal sehingga tamat babak pertama. Anak buah Tan Cheng Ho bermula garang pada babak kedua dengan Raul Salifu berjaya menjadikan gol kedua pada minit ke-53 permainan. Tuan rumah akhirnya berjaya memecahkan kebutuhan apabila berjaya membuka jaringan pada minit ke-61 melalui Gian Zola. Aaron terus meletakkan pasukan Selangor semakin selesa di depan dengan jaringan ketiga pada minit ke-72. Tuan rumah cuba bangkit dengan menggandakan asakan dan juga hasilnya. Rian Adiansyah berjaya merapatkan kedudukan dan Gilbert Agus kemudian menjadikan gol penyamaan untuk mengikat Selangor 3-3 sekaligus meranakkan impian Selangor untuk mencatatkan kemenangan di bumi Indonesia itu. Faisal Halim pecah rekod 16 tahun lawan dengan pasukan China. Faisal Halim yang merupakan penjaring gol tunggal Malaysia ketika seri 1-1 dengan China tempoh hari berjaya memecahkan rekod 16 tahun yang melibatkan pertemuan dua pasukan ini. Berdasarkan kiraan mata FIFA, Malaysia kini berjaya mengumpul keseluruhan mata sebanyak 1094.90 selepas berjaya mengikat pasukan China dengan tambahan 1.93 mata. Rekod yang menjadi tumpuan dalam perlawanan tersebut adalah Malaysia berjaya menjadikan gol buat kali pertama sejak bermain menentang pasukan China sejak tewas 1-5 dalam kejohanan Piala Asia pada tahun 2007 yang lalu. Dalam perlawanan tersebut, Indra Putra Mahyudin menjadi penjaring gol tunggal negara pada ketika itu. Jaringan Faisal Halim itu akhirnya berjaya memecahkan dominasi pasukan China dan memberikan tonik tambahan dalam persiapan pasukan negara menjelang Piala Asia 2023 di Qatar nanti. Malaysia akan meneruskan persiapan menentang pasukan India yang kini berada di kedudukan ke-99 dunia dalam aksi pesta bola mereka nanti. Hansi Flick dipecat. Ketua jurulatih pasukan Jerman, Hansi Flick, akhirnya dipecat ekoran kekalahan memalukan pasukan Jerman kepada pasukan Jepun 4-1 dalam aksi persahabatan antarabangsa yang menyaksikan prestasi pasukan Jerman semakin merosot. Persatuan Bola Sepak Jerman kini sedang membincangkan untuk memilih calon yang lebih sesuai untuk memegang jawatan tersebut. Lebih-lebih lagi, Jerman akan menjadi tuan rumah untuk kejohanan Euro 2024 nanti. Menurut laporan daripada wartawan terkenal, Fabrizio Romano, Jerman kini sedang berkira-kira untuk mengambil legenda mereka, iaitu Rudi Völler, sebagai pengurus interim sementara sebelum mereka mencari pengurus tetap. Rudi Völler pada ketika ini menggalas tugas selaku pengarah teknikal untuk pasukan Jerman. Hansi Flick dilantik menjadi pengendali pasukan Jerman selepas musim cemerlangnya membawa pasukan Bayern menjuarai Sextuple sebelum itu. Namun rekod kurang baik Flick dalam 25 perlawanan dengan mencatatkan hanya 12 kemenangan, 7 seri dan 6 kekalahan mencerminkan prestasi buruk pasukan itu. Kali terakhir Jerman mencatatkan kemenangan adalah pada bulan Mac yang lalu dan kemudiannya tewas 4 kali dalam 5 perlawanan terakhir mereka. Anthony Sarr akan direhatkan. Manchester United sekali lagi ditimpa malang apabila pemain sayap lincah mereka, Anthony, terpaksa direhatkan ekoran daripada dakwaan dia menggunakan kekasaran terhadap temu wanitanya. Anthony akan berehat sementara daripada aksi bola sepak untuk dia menangani dakwaan yang dikenakan ke atasnya itu. Keputusan itu telah diambil selepas Anthony dan juga Manchester United bersetuju untuk memberikan dia masa untuk membersihkan namanya daripada pertuduhan yang sangat berat itu. Dia juga akan memberikan kerjasama sepenuhnya dengan pihak polis bagi melancarkan lagi siasatan terhadap kes itu. Anthony sebelum ini telah digugurkan daripada skuad kebangsaan Brazil untuk 2 perlawanan pusingan kelaikan Piala Dunia. Situasi ini sudah pasti memenikan kepala Erik ten Hag yang terpaksa memikirkan pengganti Anthony di posisi tersebut, dan pilihan yang dia ada pada ketika ini adalah Jadon Sancho dan juga Facundo Pellistri. Jurgen Klopp calon utama untuk jadi pengendali pasukan Jerman. Nama pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp, kini disebut-sebut bakal menjadi pengendali tetap pasukan kebangsaan Jerman selepas mereka mengambil keputusan untuk memecat pengendali sebelum ini, iaitu Hansi Flick. Mereka perlu bertindak dengan pantas kali ini kerana kejohanan Euro akan berlangsung di sana
dan persiapan yang rapi perlu dilakukan walaupun mereka tidak perlu mengharungi pusingan kelayakan. Selain Jurgen Klopp, nama Thomas Tuchel juga disebut untuk menjadi pengganti kepada Hansi Flick, tetapi masih belum dapat dipastikan lagi kesahihannya. Klopp ada mengeluarkan kenyataan di mana ia adalah satu penghormatan besar kepadanya untuk dia menjadi jurulatih pasukan Jerman pada suatu hari nanti, dan masalahnya ketika ini adalah kesetiaan dia kepada pasukan Liverpool dan dia tidak akan meninggalkan Liverpool seperti itu sahaja. Ole Gunnar Solskjaer kembali menjadi pengurus. Selepas hampir 2 tahun dipecat oleh pasukan Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan akan kembali untuk menjadi pengurus pasukan. Dia menjadi pengurus Manchester United sebanyak 168 perlawanan di antara tahun 2018 hingga tahun 2021. Menyaksikan dia berjaya menang 92 kali, seri 35 kali dan kalah 41 kali. Dia bagaimanapun dipecat pada pertengahan musim 2021-2022 dan digantikan oleh Ralf Rangnick. Dia pada ketika ini disebut-sebut akan menjadi pengurus pasukan kebangsaan Norway, tetapi untuk pasukan wanita mereka, dan Solskjaer pada ketika ini masih memikirkan sama ada mahu menerimanya ataupun tidak. Belanda cemas sebelum menang ke atas pasukan Ireland. Belanda meneruskan momentum kemenangan mereka selepas berjaya menang tipis 2-1 ke atas pasukan Ireland awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun terpaksa bekerja keras selepas Ireland dihadakan sepakan penalti seawal minit keempat dan mudah disudahkan oleh Adam Idah. Mereka akhirnya berjaya menyamakan kedudukan selepas mereka juga dihadakan sepakan penalti dan disempurnakan oleh Cody Gakpo pada minit ke-19. Penyerang tinggi lampai, Whitehorse, berjaya meletakkan pasukan Belanda di depan pada minit ke-56 dan keputusan itu kekal sehingga whistle penamat. 3 mata yang cukup berharga daripada pasukan Belanda bagi menghidupkan kembali peluang mereka untuk beraksi di Euro nanti. Poland berikan aksi hambar. Poland memberikan aksi yang hambar selepas mereka mudah dibaham oleh pasukan Albania dengan jaringan 2-0. Poland yang dibansi oleh beberapa nama besar dalam bola sepak Eropah seperti penyerang mereka Robert Lewandowski, Maciej Klich, Petr Zielinski, Jakub Kiwior dan juga Jan Bednarek, dan juga penjaga gol mereka Wojciech Szczesny tidak berjaya menggunakan kelebihan tersebut untuk mengekang pasukan Albania yang kini semakin selesa untuk mendahului kumpulan E dengan mengumpul 10 mata. Peluang Poland pula dilihat semakin tipis selepas mereka kini hanya mengumpul 6 mata daripada 5 perlawanan dengan merekodkan 2 kemenangan dan juga 3 kalah untuk mengumpul 6 mata menduduki tangga keempat kumpulan. Denmark berjaya atasi pasukan Finland. Denmark berjaya mengatasi kemarahan pasukan Finland selepas mereka menang tipis 1-0 ke atas lawan tersebut. Denmark bagaimanapun terpaksa menanti sehingga ke penghujung perlawanan untuk Højbjerg menjadikan gol tunggal dalam perlawanan tersebut. Denmark kini berjaya memberikan tekanan kepada pendahulu kumpulan H, iaitu pasukan Slovenia, dengan mereka kini berkongsi 13 mata, tetapi Slovenia mempunyai kelebihan jaringan buat masa ini. Finland pula jatuh ke tangga ketiga dengan mereka kini mengumpul 12 mata, sama dengan pasukan Kazakhstan, tetapi berbeza daripada segi jaringan. Borussia Dortmund akan cuba dapatkan semula Sancho. Borussia Dortmund dijangka akan cuba mendapatkan semula Jadon Sancho pada Januari nanti jika pemain tersebut masih belum mendapat tempat dalam skuad Erik ten Hag di Manchester United. Barcelona sasarkan Victor Kvaratskhelia. Selepas memperoleh daripada hasil penjualan beberapa pemain bintang mereka, Barcelona dilihat akan berbelanja besar pada jendela perpindahan seterusnya dengan Victor Kvaratskhelia akan diletakkan sebagai sasaran utama mereka. Pemain tersebut bagaimanapun sudah pun diletakkan harga oleh Napoli, iaitu tidak kurang daripada 100 juta euro untuk mana-mana pasukan yang mahu mendapatkannya. Real Madrid berminat dengan Julian Alvarez. Real Madrid dilaporkan berminat dengan penyerang Manchester City, iaitu Julian Alvarez. Mereka mungkin akan cuba mendapatkan pemain tersebut dalam jendela perpindahan seterusnya. Liverpool dijangka akan bawa masuk pemain baru Januari nanti. Liverpool dilaporkan akan cuba untuk mendapatkan Andre daripada pasukan Fluminense pada Januari nanti. Mereka gagal untuk mendapatkan pemain itu pada musim panas yang lalu selepas kedua belah pihak gagal menemui kata sepakat dalam perbincangan yang telah pun dilakukan. Al-Ittihad mahukan Richarlison. Selepas gagal mendapatkan Mohamed Salah, Al-Ittihad kini mengalihkan tumpuan mereka untuk cuba mendapatkan penyerang pasukan Spurs dan juga pasukan Brazil iaitu Richarlison. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.